Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siri ulang kaji kelas akidah buat saudara baru. Saya Ruqayyah Azhari hari ini akan memulakan siri pertama insya-Allah dengan tajuk pengenalan akidah Islam. Okey. Pertama sekali kita akan pergi kepada definisi akidah, yang mana adalah perkataan bahasa Melayu pinjaman daripada perkataan bahasa Arab. Akidah kalau ikutkan bahasa bermaksud ikatan kemas ataupun simpulan mati seperti dalam gambar ni. Dan dalam bahasa istilahnya adalah kepercayaan ataupun keyakinan yang mantap dan kukuh tentang kewujudan Allah serta sifat-sifat Allah berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Bila kita sebut dalil, ni maksudnya bukti lah. Dalil adalah bukti. Bila sebut dalil nakli ni dalil daripada riwayat-riwayat. Dan dalil akli ni adalah dalil daripada proses fikir kan. Kita fikir tentang Allah. Sehinggalah kita sampai kepada satu kesimpulan bahawa Allah itu memang wujud. Itulah akidah yang mana dia berdasarkan kefahaman. Apabila akidah tu berdasarkan kefahaman, dia akan menjadi satu ikatan yang kukuh lah. Tak dapat nak dibuka, tak dapat nak dileraikan. Begitulah cantiknya perkataan akidah. Seterusnya, kenapa kita perlu kepada akidah? Ini adalah open question, semua orang boleh jawab. Elok untuk kita tanyakan soalan ni kepada diri kita walaupun kita dah menjadi seorang Muslim sejak lahir. Sebab tak ada siapa beriman ataupun percaya kepada sesuatu tanpa sebab. Kita kena ada sebab. Dan sebab tu perlulah dengan ilmu kan. Dan keperluan kita kepada akidah itulah yang menentukan sejauh mana kita akan berpegang kepada akidah itu betul. Okey, ni soalan ni saya open lah kepada sesiapa kan untuk menjawab. Seterusnya kita ada beberapa perkataan bahasa Arab yang bermaksud kepercayaan juga, tapi ada maksud spesifik lah. Seperti akidah, tauhid, usuluddin, makrifat, kalam, iman. Semua ni ada maksud tersendiri berkaitan dengan kepercayaan, tapi hari ni kita tak akan bahas. Hanya untuk informasi sahaja. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni kan, rajah ni, Islam adalah agama yang merangkumi banyak aspek. Antara aspek utama adalah akidah, syariah dan akhlak. Akidah ni kepercayaan, iaitu benda yang ada dalam hati, yang orang tak boleh nampak tapi kita yakin. Itu akidah. Yang kedua syariah. Syariah ni adalah apa saja larangan ataupun suruhan yang bersumberkan wahyu, bersumberkan Al-Quran dan hadis. Itu syariah. Dan kita tak boleh nak melaksanakan syariah kalau tak ada akidah. Kan? Kita takkan solat ataupun beribadah tanpa sebab akidah. Dan kita juga ada akhlak. Dalam agama Islam memberi panduan bagaimana kita perlu berakhlak waktu kita sorang-sorang ataupun dengan orang lain. Jadi agama Islam adalah agama yang lengkap, meliputi apa yang di dalam hati, apa yang menjadi rutin hidup kan, ibadah kita dengan Tuhan, kita dengan manusia, dan juga akhlak kan, etik ataupun moral dalam kehidupan bersama manusia, bersama ke bumi ini. Bahkan akhlak dalam Islam bukan akhlak bersama manusia sahaja. Akhlak dengan alam, akhlak dengan haiwan, akhlak dengan tumbuh-tumbuhan. Banyak kan, akhlak yang sudah diberikan garisan panduan untuk kita. Okey, ini dua sumber akidah Islam. Apabila kita sebut akidah Islam, kita akan tanya, apa sumbernya? Takkanlah dia adalah rekaan semata-mata ataupun tertiru daripada orang. Tidak. Agama Islam ada sumbernya. Dan sumber utama adalah dua benda ini, Al-Quran dan hadis. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalam Allah ataupun wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk dijadikan panduan hidup umat Islam. Al-Quran ni yang kita baca ni lah kan. Yang ada ni. Dan hadis. Hadis pula adalah sebarang perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi Muhammad yang diriwayatkan sampai kepada kita hari ini. Jadi daripada dua inilah kita memahami
dan meyakini akidah kita, akidah Islam. Jadi apa saja yang tidak selari dengan Al-Quran dan hadis, maksudnya tidaklah menjadi sumber kepada akidah kita, tidak menjadi rujukan dalam akidah kita. Dan daripada situ jugalah kita dapat bezakan antara ciri-ciri akidah yang betul dan ciri-ciri akidah yang salah. Ciri-ciri akidah yang betul contohnya beriman dengan keyakinan yang teguh kepada Allah yang Maha Kuasa. Kedua, kepercayaan dan keyakinan pada kitab Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ketiga, menjauhkan daripada perbuatan syirik. Okey, ini semua kita dapat belajar daripada mana? Daripada apa yang kita belajar daripada Al-Quran dan Sunnah. Terusnya, ciri-ciri akidah yang salah. Contohnya, tidak percaya akan kewujudan Allah dan kekuasaan Allah. Ataupun mempercayai amalan khurafat yang tak ada sandaran dalam agama kita. Yang ketiga, mengamalkan kepercayaan atau amalan yang tidak bersumber Al-Quran dan hadis. Ini antara sebahagiannya yang kita boleh tengok kan. Okey. Kenapa kita belajar akidah? Kenapa kita masuk kelas akidah? Mesti ada sebab kan. Yang pertama adalah untuk mendapat keyakinan bahawa adanya Allah. Daripada belajar akidah inilah kita percaya bahawa ada pencipta alam kan. Dapat mengakui bahawa Allah yang mencipta alam ini. Dapat mengakui bahawa Allah satu-satunya Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Kemudian dapat berhari iman supaya tidak terpesong dari ajaran Islam. Ada banyak ajaran kat luar sana dan kita perlukan ilmu untuk bezakan kan. Tahu dan bezakan ajaran akidah yang betul dan yang salah. Kemudian mengenal pasti dan menolak ajaran sesat dan penyelewengan dalam agama. Sebab ada juga yang nampak macam daripada agama kita tapi sebenarnya terseleweng. Dia pakai ayat-ayat macam dalil-dalil tapi adalah manipulasi. Jadi untuk mengetahuinya kita perlu belajar. Dan kita belajar akidah juga supaya kita lebih yakin untuk mengamalkan ajaran Islam. Sebab ajaran Islam tak nak perlu bermula daripada akidah. Kita nak beramal tu mestilah dengan keyakinan. Seterusnya dapat menambah keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar supaya kita dapat menyempurnakan ataupun memenuhi kelompongan-kelompongan yang ada dalam hati kita. Ataupun keraguan-keraguan kita buangkan. Kan? Ada soalan-soalan kita cuba untuk cari jawapan. Apa yang belum kita tahu, kita belajar untuk tahu. Itulah antara kebaikan dan kepentingan belajar akidah. Saya sengaja buat dalam bentuk, rajahnya dalam bentuk rumah. Ibaratnya belajar akidah ni macam tiang-tiang rumah lah. Kalau akidah ni terganggu, macam mana agama tu mahu terbina kan? Macam mana kita nak bina agama tu dalam hidup kita? Macam mana kita nak jadikan agama tempat berlindung dalam kehidupan kita kalau akidah tu goyah? Akidah tu tak lengkap kan? Jadi sama-samalah kita belajar akidah ni, insya-Allah mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan kita kan. Okey. Saya nak tutup kelas ini dengan satu ayat daripada surah Ali Imran. Ayat 190-191 Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Justru berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi daripada ayat ini adalah ayat orang yang telah beriman, betul? Ayat orang yang melihat dunia, kemudian dia berfikir, kemudian dia mengingat adanya Tuhan, berdiri duduk kan. Kemudian daripada dia mengingat Tuhan dan mempercayai Tuhan tu, dia meyakini pula bahawa dunia ni Allah tak ciptakan dengan sia-sia. Itu daripada apa tu? Itu daripada ilmu akidah tu. Itu daripada kepercayaan yang sejahtera. Kemudian daripada apabila dia percaya bahawa Allah tidak ciptakan sia-sia, ada tanggungjawab dan sebagainya, dia mohon pula kan. Dengan kepercayaan itulah dia memohon, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sebab kepercayaan ni juga antara yang membentuk cara kita hidup. Jadi sampai di sini saja insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.